Jangan pula kan tukar AJK baru, tukar. Perkara pertama yang saya akan buat adalah tukar lagi kapet. Ini dipanggil AJK kapet. Kami pergi dekat Kundasang. Turun bawah, daripada atas turun bawah tu, kami singgah satu masjid. Oh, cantik tuan. Masjid. Kapet lama. Kapet lama. Kita orang pelik. Kita orang yang pergi ni, profesor semua, kami kata, uish, pelik masjid ni. Sampai saya rasa nak duduk lagi dalam tu, nak iktikaf lagi. Tapi kami tidak bergerak. Saya pun selayang ke ujung-ujung tu. Dekat ujung tu nak cari macam apa? Debu ke kotor-kotor, tak jumpa. Saya kata, hebat masjid. Kebetulan dia punya AJK ada. Saya pun tanya. Saya nak tanya satu benda. Kenapa bersih sangat ni? Apa sebab bersih sangat ni? Cantik. Semua kawan-kawan semua terkejut. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, pertama sekali kita sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki untuk berada dalam bulan yang mulia ini, yang mana kita duk berdoa pada Allah Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau muliakan aku, kau berkatikan aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan masukkan kami dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita berada dalam bulan Sya'ban ini, tuan-tuan, kena banyak berdoa. Kerana kita sudah hampir dengan bulan Ramadan. Ada orang dia nak masuk sangat bulan Ramadan, tuan-tuan, tapi Allah tak bagi rezeki kat dia nak masuk. Itu sebab kita kena minta, masukkan aku, masukkan aku, masukkan aku. Supaya kita termasuk daripada orang yang ada rezeki berada dalam bulan Ramadan. Nabi minta, para sahabat minta, para ulama minta. Untuk apa? Untuk dapat berpesta ibadah pada bulan Ramadan. Ada orang dia nak masuk sangat bulan Ramadan, Allah ambil seminggu sebelum bulan Ramadan. Antaranya Ustaz Asri Rabbani, kalau semua ingat lagi lah. Kan? Suara dia, nasyid dia masih berkumandang dekat Aikim, dekat Zayan. Masih. Berapa banyak pahala sampai kat dia. Almarhum. Lagi berapa minggu je nak sampai ke bulan Ramadan. Allah ambil umur. Ada sahabat saya Ustaz Anwar. Lagi 3 hari nak masuk Ramadan. Allah ambil umur. Kena stroke. Umur muda lagi masa tu. 39, 40. Kena stroke. Pecah belakang ni. Darah pecah kat otak. Allah ambil umur. Koma sehari, 2 hari, meninggal. Tak sempat masuk Ramadan. Ada orang pula yang saya kenal, tuan-tuan, dah sampai dah Ramadan ni. Dah masuk dah bulan Ramadan. Cuma tahun tu pelik sikit, dia bagi tahu kat isteri dia, kata, sayang, tahun ni kita beli baju raya awal sikit dia. Beli awal. Jangan kacau saya bulan Ramadan, sebab saya Ramadan ni saya nak fokus pada ibadat. Isteri kata okey. Jadi dia dan isteri, anak-anak pergi je ke beli baju raya. Cuma itu kali baju raya yang dia nak warna dia putih. Kadang-kadang bila ni kata mati ni tak tahu tuan-tuan. Orang kata dia macam buang tebiat. Tapi bukan buang tebiat, itu tanda-tanda. Dia kata last dia pakai baju putih, baju Melayu putih masa akad nikah. Dah dia nak pakai putih pula, dia kata. Isteri kata okey, on. Isteri kata beli. Dia beli, anak-anak beli. Isteri dia tak beli lagi sebab nak sesuaikan baju putih. Putih senang, orang perempuan ni. Tuan-tuan, dapat beli semua. Lengkap. Seminggu tak Ramadan. Esok Ramadan, malam tarawih. Itu meriah tu. Masjid-masjid semua meriah. Ni masjid kita ni rasa meriah kot. Sampai atas penuh kan. Betul? Tu manusia ke makhluk? Makhluk lain. Sampai penuh atas tingkat ni, 1, 2, 3 ni. 3 tingkat penuh. Sebab apa? Sebab awal Ramadan. Malam esok Ramadan, malam ni semangat ni, balik awal tuan-tuan. Ada orang datang semayang tarawih, bukan main je. 4 rakaat. Rupanya Zuhur Asar tak semayang tadi. Yang penting tarawih. Zuhur Asar tak penting.
Ni zaman orang kata apa, dia kejar tarawih tu. Tu yang ramai tu. Jadi pakat datang. Dia pun happy lah malam tu, dia lah jadi, dia AJK surau yang jaga bahagian makanan ni, sediakan jemaah-jemaah punya makan. Dia punya happy lah tuan-tuan. Aktif. Sebab apa? Gembira ni dapat serve orang nak buat ibadah esok. Malam ni tarawih. Mori. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu balik rumah, dia bagi tahu kat isteri dia, kata dia nak makan sekian-sekian untuk sahur esok. Isteri ni pula nak tak nak masak. Nah, ni isteri ni. Masaklah juadah yang suami nak ni. Bangun esok, dia bangun awal, isteri bangun awal, anak-anak bangun awal, makan. Bila makan, dia biasalah dia akan masuk bilik air, siap-siap, dia sembahyang 2 rakaat. Itu isteri nampak masa naik atas tu. Dia kata, abang kena pergi masjid cepat ni. Dia dah pakai baju elok. Ya, baju Melayu. Biasanya dia pakai baju Melayu, seluar kain. Kemudian dia dah pakai tu, dia turun bawah. Bila turun bawah, isteri dia masih dekat ruang rega dekat atas tu. Dengar benda jatuh, benda bom. Isteri turun tuan-tuan. Tengok dia dah tersembam di depan pintu utama. Jadi dia pun tak alih suami dia panggil anak semua pakai alih. Dia jatuh sembam itu, alih, pusing kan dia. Berat dia kata masa tu dia kata. Dia kata, "Ustaz, suami dah tak ada dah." Tuan-tuan tahu tak, nak masuk waktu Ramadan azan subuh lagi 3 minit lagi. Rumah dia dengan surau dekat. 3 minit lagi Allah SWT. Dah masuk Ramadan tapi tak sempat berpuasa. Allah Akbar. Tapi Allah muliakan. Pertama, mati dalam keadaan berwuduk. Nombor 2, mati selepas solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tahajud dekat rumah. Nombor 3, dalam perjalanan nak pergi masjid dan surau. Tak payah tunggu subuh macam Jumaat. Dia memang orang yang kaki solat subuh berjemaah. Tuan-tuan, Allah ambil umur. Itu sebabnya kita kena banyak doa, ya Allah, masukkan aku dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebelum masuk Ramadan tu ada satu peristiwa besar yang dinamakan Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, kalau nak cerita memang semua orang dah tahu cerita. Saya takkan cerita lah. Saya rasa tuan-tuan pun dah hafal dah cerita dia bagaimana Nabi daripada Mekah sampai Madinah, sampai ke Baitul Maqdis, lepas tu apa yang buat ke Sidratul Muntaha. Semua cerita tu ada. Cuma saya nak cerita apakah falsafah di sebalik peristiwa itu yang Allah kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah bagi tahu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ikutkan perjalanan daripada Makkah sampai ke Baitul Maqdis, dia Mekah, Saudi sampai ke border Jordan lebih kurang dalam 8 jam. Itu ikut Madinah. Mekah, Madinah 4 jam. Madinah sampai ke border Jordan tu dalam 5 jam, 5 ke 6 jam. Sebelum tu sampai ke Maklah. Ada buruk-buruk semua sekali campur-campur 12 jam. Daripada Jordan, border Jordan tu, Jordan Saudi, nak sampai ke border Palestin lebih kurang 3 jam pula. Daripada Palestin, border masuk Palestin, nak masuk pula ke dalam kawasan Baitul Maqdis tu, makan pula dalam 2 jam. 1 jam setengah, 2 jam. Ini kalau naik bas, sebab saya biasa dah naik bas ni. Saya biasa pula naik bas daripada Jordan, Mesir, Palestin, masuk ke Mesir. Itu 12 jam sampai Mesir. Saja nak tengok macam mana suasana di Palestin. Maknanya kalau ikut logik tuan-tuan, pergi balik semua dalam 24 jam. Pergi daripada Mekah sampai Palestin tu 24 jam lah kalau naik bas ekspres. Naik kapal terbang 2 jam. Tapi Allah bagi jalan 1 malam je. Pergi dan balik pulang esok lepas subuh. Apa maksudnya tuan-tuan? Satu perkara yang kita kena ambil perhatian. Pertama,
nak jadinya peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Pertama, Allah nak maklum kepada kita, sebaik-baik tempat kita mengadu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kau nak minta, mintalah dengan Allah. Sebab Nabi lalui zaman-zaman sukar, zaman sedih. Tuan-tuan, tidak ada perkara yang paling sedih adalah peristiwa kematian. Abu Talib meninggal, lepas tu Khadijah pula meninggal. Antara Abu Talib dengan Khadijah tu, dia dua tu lebih kurang 1 bulan 5 hari. Seperti mana yang disebut oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah. Lebih kurang. Dia ada berapa? Sejarah ni dia ada khilaf. Dia tak macam hadis. Sebab dia banyak, dia dengar macam-macam pihak. Jadi, bila meninggal dunia tu dalam 1 bulan 5 hari tu, peristiwa itu menyebabkan orang paling sedih. Orang paling rapat dengan Nabi Abu Talib. Yahudi datang nak buat macam-macam, Quraisy datang nak macam-macam pada Nabi SAW. Tak ada. Abu Jahal datang, Abu Lahab datang. Nabi tidak diberi oleh Abu Talib. Langsung tak diberi. Itu satu. Orang paling rapat. Orang yang mengajar Nabi bisnes, Abu Talib. Nabi belajar bisnes dia, tuan-tuan. Tu kita kena belajar sesuatu juga tu. Orang yang mengajar Nabi dunia perniagaan adalah Abu Talib. Yang kedua Khadijah radhiyallahu anha. Orang kata kenapa Nabi berniaga dia boleh untung besar? Baru ni ada orang kata Nabi ni untung besar sebab dia jual harga kos. Saya tak tahu siapa yang berniaga ni. Boleh saya tahu siapa berniaga ni? Angkat tangan. Saya tahu seorang ahli perniagaan. Dok, perniagaan bukan. Siapa perniagaan? Ada orang berniaga ni yang masih lagi berniaga. Ada. Oh, semua dia pencen ke semua? Ha? Apa? Finance background. Siapa? Finance background. Boleh logik tak Nabi SAW dia jual harga kos? Ni orang finance background. Dia business, dia kena faham tau. Dalam Quran Allah cerita tentang infak, tentang perniagaan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Kecuali dengan jual beli. Bila sebut jual beli bermakna ada untung. Kau nak ambil duit, nak ambil untung boleh, tapi bukan dengan cara pinjaman. Okey, pinjam 100, bayar 200. Untung tu. Itu riba, bos. Riba. Mengambil keuntungan daripada barang cagaran, riba. Kalau tak betul-betul. Tak boleh. Itu haram. Sekarang ni kalau nak untung, kata Allah Ta'ala, tijarah. Kecuali dengan jual beli. Ni, jual beli. Saya bagi contoh. Katakanlah saya datang jual barang ni. Ustaz nak buat master dekat UM ni. Saya doa berjaya, Ustaz. Kenapa buat UM? Buatlah kat UKM. UKM setahun je. Apa? Ustaz ambil apa? Bidang apa? Syariah, muamalat. Usul fiqh. Usul fiqh. InsyaAllah berjaya tu. Kalau muamalat ni kalau fiqh lah. Okey. Harga kos, katakan kalau yang kepala biru ni harga dia dalam RM1.90, RM2 kan. Kalau jual kat kedai. Dah RM1.50 lah. So maknanya kos lebih kurang dalam RM5. Dia selalu di antara RM5 ke RM1. Itu dia tu harga dia punya shilling yang cantik lah. Selalu dia akan ambil lebih juga. Untuk kos rencam dia panggil. Saya ni bukan orang bisnes tapi minat berkawan dengan orang bisnes. Dia ada lah tu. Harga kos RM50. Saya datang ni, tuan-tuan semua tahu air ni harga dia RM1.50 kat kedai. Saya pun kata, tuan-tuan, saya datang ni jauh tuan-tuan daripada UKM Bangi tuan-tuan. Saya sampai sini ni tuan, 2 jam. Tertarik pinggang saya tadi. Nasib baik Haji dia tolong pegang juga saya tadi. Dia tarik pinggang, 2 jam. Jalan subhanallazi khalaq. Macam musim haji. Haji macam tu lah.
Haji ni daripada Arafah nak sampai ke Muzdalifah kejap je. Kejap je. Kalau ikut kan, naik teksi, naik Grab dalam 5 minit sampai. Tapi kalau tak kena jalan, musim haji 4 jam dah lambat. Jangan main. 4 jam, 2 jam boleh lalu. Dia atas nasib lah. Dia tak tentu ni haji ni. Ni tadi 2 jam. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya datang jauh tuan-tuan. Ni saya nak jual ni air ni tuan-tuan. Saya punya kos ni air ni tuan-tuan 50 sen je. Jadi saya nak jual lah kepada tuan-tuan. Maksudnya saya nak jual 50 sen. Tapi ikutlah tuan-tuan nak bayar berapa pun. Haji nak beli berapa je? Kos 50 sen je. 60 sen. Pesan nasi? 70 sen naik sikit. Total? RM1. Ni orang tahu ekonomi dia naik sikit lah akaun. Ni berapa? Ji? RM1.50. Betul ke bunga ni? Dia naik up lagi. Selalu saya buat survey macam ni, semua orang tua dia akan naikkan 50 sen, RM10, 20 sen, 30 sen. Okay, ni orang tua yang pelik sikit, dia naikkan 50 sen. Orang muda RM1.50, RM2 sebab ustaz yang beli. Ustaz yang jual. Tuan-tuan tahu tak? Dia jual harga 50 sen. Tapi ikutlah tuan-tuan nak bayar berapa pun. Baki tu dia panggil apa tu? Baki panggil apa? Bahasa Inggeris dia panggil keep the change. Maknanya halal. Sedekah. Nabi tak makan sedekah, brother. Takkan Nabi sampai peringkat tu menjual, mengharap tolonglah beli 50 sen. Orang pun bayarlah. Masa tu orang tak kenal itu Nabi. Orang pun bayarlah RM1, bayar RM2, bayar RM3. Ni contoh ni. Zaman dulu dia pakailah duit dinar dengan dirham. Sekarang dia pula kata bila pula Nabi jual pakai duit ringgit. Sudah. Sebab ni rakaman semua ni kan. Dia potong-potong jadi lain. Lah Nabi makan kari. Pening kepala. Ni zaman potong-potong ni macam-macam tuan-tuan. Ayat tak habis dia potong lah. Itu sebabnya tuan-tuan kena faham konsep muamalat. Baki dia adalah sedekah. Nabi tak makan sedekah. Bermakna tak betul lah fakta tu. Kan? Jadi dia mesti ambil untung. Tak payah sebut berapa kos. Juallah RM1.50. RM1.50 tu, RM1 adalah keuntungan. Daripada keuntungan tu lah dia akan potong-potong rencau. Alah kali bersih dapatkan dia. Dapatlah RM50. Tapi Nabi jual dapat untung besar. Sebab apa Nabi untung besar? Kerana beberapa sifat ada pada Nabi. Al-itqan fi kulli syai'. Nabi bila dia jual barang, dia tahu apa yang dia jual. Itu Nabi. Dia tahu produk tu. Produk ni daripada Mekah. Produk ni daripada Syam. Daripada Syam. Yang ni produk daripada Madinah. Yang ni produk daripada Taif. Dia akan cerita satu persatu. Macam mana produk ni dihasilkan. Itu bisnes yang bagus. Jual minyak wangi. Dah. Kalau orang tanya, apa beza bau minyak wangi yang ada oat dengan tak ada oat? Kita pun kata sebenarnya sama je. Bau oat tu busuk sikit. Apa benda kau merepek? Oat, dia menggunakan kayu Arab. Dia gunakan kayu, bukan kayu sugi. Kayu sugi pula lah. Ni, kayu gaharu. Gaharu. Dia guna kayu gaharu. Gaharu ni datang daripada tanah Melayu. Malaysia antara, dia Indonesia, daripada Thailand, lepas tu dia ada daripada apa satu lagi. Dia orang beritahu lah, gaharu. Malaysia pun ada. Tapi tak banyak. Kawan saya jual bau ni. Dia rajin tuan-tuan. Cikgu. Dia pakat dengan isteri dia beli tanah dekat Kelantan. Dekat dengan dekat lereng bukit. Tiap-tiap minggu masa awal-awal dia tanam pokok gaharu sendiri. Dia jadi suka menanam. Balik buah musang tu. Dia tanam. Simpan dekat 10 tahun. Baru ni ada toke Cina beli. Semua sekali dia beli 10 juta lebih. Ni. Selalu ni yang buat ni orang bukan bumi putra. Daripada Malaysia dia hantarnya gaharu ke tanah Arab.
Arab pula buat minyak wangi dekat Dubai, dia buat minyak wangi dekat Oman, dia buat minyak wangi. Yang terkenal tu dia panggil Amouage. Amouage ni satu botol kalau pergi kat pavilion RM1,600. Patah balik. Harga RM1,600. So kita kena tahu kenapa dia mahal. Kerana ada oat. Oat ni mahal kenapa? Gini. Kita kena cerita satu-satu. Barulah orang akan yakin nak beli RM1,600. Orang beli. Baru ni saya tahu tu sebab apa kawan saya. Dia bawa saya pergi makan. Ada mesyuarat kat atas kat pavilion tu. Kedai Arab. Lepas tu turun bawah. Bawa berjalan. Dia jalan. Saja jalan. Lepas tu tengok ada macam gerbang minyak wangi Arab. Oman punya. Nama Amouage. Dia pun pergi masuk test. Dia ni jenis jenama yang dia pakai selalunya jenama lain. Dia tak pakai jenama tu. Tak pernah pakai pun. Dia pun orang tu sembuh. Bau. Dia kata, kenapa yang ni mahal lah RM1,600? Orang budak lelaki ni pandai betul cerita. Buang. Dia kata, ini bau tahan 24 jam. Dia tu bau sampai 48 jam. Ini bukti dia. Dia cerita tu menyebab macam seakan-akan kita ni berada di alam oat. Lah tuan-tuan, kawan saya beli 4 botol, aku dapat botol. Tengok, teman orang beli minyak wangi, kita pun dapat minyak wangi satu. Dia hadiah satu. Tapi bau dia tuan-tuan, pakai pagi, malam bau lagi, basuh, bau lagi esok. Memang tahan betul lah. Itu sebabnya Nabi dia buat satu benda bersungguh-sungguh. Itu sebab Nabi boleh berniaga. Siapa yang mengajar berniaga ni? Abu Talib. Kalau tidak, dia takkan berjaya. Nabi diajar oleh Abu Talib macam mana nak bisnes. Lepas tu baru dia apply sendiri pula pada barangan Khadijah radhiyallahu anha. Tengok. Dan untung besar. Begitulah seterusnya sampailah Nabi diangkat jadi Rasul. Bila jadi Rasul dah tak berniaga dah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan, orang yang paling banyak jasa kepada Nabi meninggal dunia tak lama di antara mereka ni. Allah ambil Nabi sendiri. Teramat sedih. Nabi hanya minta dengan Allah. Sedih dia mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Jibril. Sampai turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'. Kamu tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad. Yang bagi hidayah Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita tak boleh nak hukum orang. Kita nak hukum para artis tak boleh. Tengok-tengok. Artis juga yang mengajak subuh macam Jumaat. Disebabkan aura itu menyebabkan di Johor 12,000 orang semayang Jumaat. Semayang subuh. Itu dah bukan macam Jumaat lagi dah. Semayang subuh 12,000 sampai katanya sampai 2 kali Jumaat. Baru ni di Masjid Al-Falah Session 9. Monoh tuan-tuan. Tan Sri Syed Mukhtar, Tan Sri Syed Zainal pengurusi dia Al-Falah dekat Session USG 9. Sebab apa? Dia membudayakan. Budak-budak muda tu saya, budak-budak muda semua pakat dia ikut saya. Dia buat. Anak saya pakat dengan kawan-kawan dia. Salah seorang kawan-kawan dia pun tak pernah semayang pun. Tapi nak dapat subuh macam Jumaat, dia pergi juga. Disebabkan dia pergi tu dapat hidayah. Dia semayang Zuhur berjemaah, Asar berjemaah, Maghrib berjemaah, Isyak berjemaah. Ini cara nak buat budak-budak. Tadi saya semayang ni tengok ada belakang. Dia budak-budak muda. Budak-budak muda dia pakai baju sayang ulama. Oh hebat. Waktu hebat tu. Sayang ulama tau. Selalu pakai Metallica punya kepala kan belakang. Hantu ke apa kan. Ni tak. Sayang ulama. Budak-budak muda. Ni cara zaman sekarang. Itu sebabnya. Nabi minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku sedih sangat ni. Kehilangan Khadijah. Kehilangan Abu Talib. Yang banyak beri impak kepada kehidupan. Kata Nabi SAW. Nabi berharap. Nabi berharap dengan Allah. Allah turunkan ayat tadi sehingga menjelaskan bahawa azab Abu Talib itu tak turun. Sikit je api neraka sampai buku lali, tapi kepalanya nampak kelihatan sedang menggelegak. Itu satu. Nombor 2, peristiwa ini nak ajar juga betapa taatnya Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil dia didik ketaatan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Dan tak perlu kamu nak pertikaikan apa saja. Tuan-tuan tahu, bayangkan baru lepas meninggal 2 orang hebat. Tiba-tiba Allah kata pergi ke Taif. Taif ni tuan-tuan, daripada Mekah nak sampai Taif 4 jam naik bas.
Ini kan pula Nabi jalan kaki, kalau naik unta pun slow. Sampai ke Taif. Tuan-tuan, tak ada pula Nabi bagi tahu pada Allah, ya Allah, takkan kau tak tahu aku baru mati isteri kot. Takkanlah kau tak faham-faham ya Tuhan. Satu. Nombor dua, tak ada pula Nabi ni pertikai kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau tahu kan aku baru kematian orang yang aku sayang. Kau suruh aku pergi ke Taif. Patut buatlah perancangan elok sikit. Sampai-sampai tuan-tuan, tidak ada yang sambut. Saya seorang yang sambut. Ada orang sambut kat belakang tu. Tolong bagi parking lagi. Terima kasihlah. Nabi mana ada parking? Belum sampai Taif, orang dah tunggu kat depan pintu. Dekat pintu nak masuk Taif. Budak-budak dah baling kayu, baling batu. Sampai koyak kepala Zaid yang teman Nabi SAW. Yang kedua, kaki Nabi luka kena batu. Sampai menakung darah dekat apa? Selipar Nabi tu. Berlari Nabi patah balik. Tak ada Allah. Dia bagi, ya Allah, buat apalah kau jadi begini. Allah hantar Jibril, 2 malaikat Taif, Bukit Taif. Minta dengan Nabi, minta izin. Boleh tak aku nak lingkupkan orang Taif ni? Kerana kurang ajar sangat dia orang ni, dia kacau kamu, dia baling kamu dengan batu. Apa jawab Nabi? Nabi kata, tak payah. Tak payah, jangan buat. Hidayah. Tunggu hidayah. Akhirnya tuan-tuan, sekarang tidak ada satu pun orang kafir yang ada dalam Taif. Tuan-tuan pergi Taif. Bahkan Taif sekarang ni dah jadi kawasan pelancongan dan ketenteraan. Di atas bukit. Sejuk. Buah-buah paling subur kat situ. Tengok Allah nak bagi tunjukkan sesuatu pada Nabi SAW. Nabi tak pernah nak ingkar, nak kata apa-apa. Sekarang orang pertikai banyak apa yang Allah suruh. Allah suruh pakai tudung. Sekarang ni ramai mana orang pakai. Artis juga. Ramai mana yang tukar buka pakai tudung sekarang? Buka. Dia tanya, Kak, kenapa buka tudung, Kak? Iman di sini, Ustaz. Sudah. Iman tu di hati, Ustaz. Yang penting semayang tak tinggal. Aduh, letih lagi ni. Ustaz, saya tak makan riba, Ustaz. Ini persetujuan antara kami. Habis lah. Tak? Riba? Ji, Haji nak pinjam duit saya. Saya bagi, Ji, boleh Ji. Ambil lah 100. Tapi Haji kena bayar 200 kan? Haji redha tak? Haji kata saya redha, Ustaz. Yang penting Ustaz bagi. Itu bukan redha. Redha dalam maksiat tak boleh. Begitulah juga pakai tudung. Kau tak boleh buka. Kenapa buka? Sebab apa? Yang penting imannya di sini. Tak boleh. Salah. Dia pertikai. Ada pula yang pertikai, yang pergi umrah, haji, lain pula cara dia. Tuan-tuan tahu tak, kita bawa jemaah yang macam-macam tuan-tuan ni. Kan antaranya tawaf. Tawaf wadah. Atau tawaf wida. Bila tawaf wida ni, kalau tabung haji dulu dia tetapkan mesti 3 jam, 4 jam sebelum keluar daripada tanah haram. Sekarang dia naik lagi. Dia ada muzakarah dia. Muzakarah ni dia akan ubah sebab tengok pada situasi dan keadaan. Dulu dia tak ramai sangat. Sekarang dah terlalu padat. Kalau semua orang nak keluar masa tu 4 jam, takut tak sempat. Jadi dia luaskan. Ini dipanggil ijtihad dan fatwa terkini. Tuan-tuan kena faham kenapa mufti-mufti terpaksa bincang benda macam ni. Sebab dia selalu ada benda baru. Jadi tuan-tuan, ada yang kena pula dia nak keluar pukul lepas Zuhur. Atau dia nak keluar pukul 6 petang. Jadi dia kena tawaf 4 jam sebelum pukul 6 tu. Bermakna pukul 2 petang. Pukul 1 petang. Panas. Marah dia orang. Dia kata apalah tawaf wadah ni. Nonsense. Dia sebut nonsense tu letih dia. Dia pertikai pula. Jangan. Kamu tak payah pertikai. Benda yang Nabi buat, benda yang Allah suruh buat. Kecuali benda tu kita. Ni macam contoh. Mufti, fatwa, haramkan apa? Rokok. Ada dia jawapan dia. Ustaz, benda tu tak disebut dalam Quran, Ustaz. Tak ada dalam hadis Nabi. Dia pun nak isap rokok. Hantar awak. Awak pakailah mazhab atau pandangan yang kata makruh. Tapi saya tak pakai. Saya pakailah fatwa yang kata haram. Malaysia pun kata haram kan.
So, kenapa tak nak kamu nak hisap juga? Tapi dah, dia kata tak apa Ustaz. Kami dah hisap lama dah Ustaz. Geng kami dibenarkan. Oh, dia pula bagi hukum. Dia pertikai. Nabi dah bagi tahu la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat pada diri kamu dan orang lain. Tapi tetap pertikai juga. Ini hak kami. Tak boleh tukar jantina. Nak tukar juga jantina. Ni sekarang ni pelik ni. Dia macam biasa pula dah jadi dalam Instagram, dalam Facebook, dalam TikTok. Dia tunjukkan percintaan antara lelaki dengan lelaki. Oh, baru ni tersebar yang orang lelaki dekat mana? Kat barat lah. Dianya dengan jebeng ni, dengan janggutnya, ada orang propose cincin kat dia. Gitu. Oh my God! Gitu. Sebar tu kan. Yo. Tapi benda tu dah common dekat negara barat. Orang kita pun nak buat juga. Yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Sebab apa? Sebab dia orang kata, ini hak kami. Perasaan kami Ustaz. Ustaz tak tahu perasaan kami. Sudah, letih kita buat. Perasaan apa? Sebab apa? Sebab mereka mempertikaikan apa yang Allah suruh. Itu sebabnya taat kepada Allah tu yang menunjukkan bahawa dari peristiwa Isra Mi'raj nak mengajar kata betapa hebatnya Nabi SAW. Dia taat walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Disebabkan kesabaran itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagikan hadiah kepada Nabi. Perjalanan di waktu malam daripada Mekah sampailah Baitul Maqdis. Ini nak tunjuk seperti mana yang disebut oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti juga. Nak tunjuk betapa kita ini layak untuk terima reward. Reward ni ataupun kita terima hadiah. Terima ganjaran. Contohlah tuan-tuan. Ganjaran baik yang kita lakukan. Kita nak dapat ganjaran. Layak tak? Layak. Setelah perbuatan baik yang kita buat. Kata contoh, kita ada orang nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah kepada jemaah yang konsisten subuh selama 10 tahun. Kan? Memang kat masjid tu subuh memang muka dia je. Ada orang bagi hadiah. Baru ni ada seorang dapat hadiah. Seorang kaya tu dia semayang kat masjid tu, tiba-tiba tak macam mana dia dapat projek ke apa benda tak. Dia pergi jumpa dengan pengurusi, dengan imam tu, dia kata boleh tak tolong dapatkan orang yang semayang subuh dia 10 tahun dah. Memang orang kenal. Subuh memang ada subuh. Tapi dia tak adalah tetap 10 tahun. Maknanya orang ni memang sentiasa ada lah. Daripada muda sampai ketua. Ada. Tuan-tuan, dia dan isteri diberikan package umrah VVIP. Duduk dekat mana? Fairmont. Dia bagi Fairmont. Fairmont tu dia bukan bilik tuan-tuan. Dia bagi apartment mewah. Ada ruang tamu, ada tandas. Bilik pula ada 2, terlebih pula 2, 1. Dia lah umur dah 59 tahun. Dah dua-dua dia kata, tak tahu Ustaz, jalan. No. Bilik ke bilik. Mewah. Harga dia. Mewah dekat Madinah. Sebab orang tu ada rezeki. Boleh tak dapat? Dapat, tak salah. Ada pula orang kata, Ustaz, mana boleh macam tu Ustaz? Itu dah tak ikhlas. Apa pula tak ikhlas? Orang nak bagi. Allah pun bagi. Macam baru ni di Melaka, seorang datuk tu dia pengurusi masjid. Saya pergi masjid tu. Ramai ustaz-ustaz pergi. Tuan-tuan, masjid tu dia buat macam mana tau? Dia nak tarik budak-budak muda. Dia kata, sebab masa saya pergi tu saya tak tahu juga. Saya sampai-sampai je, orang penuh. Sampai-sampai kat pintu tu, pagar katakan tangga tu kan. Tengok-tengok basikal tangguh dia gantung dekat apa? Dekat pintu utama atas tu. Dia gantung. Lepas tu kiri kanan ada, kiri ada basikal. Saya kata, apa kena dengan masjid ni? Basikal gantung. Harga basikal di antara 600 ke 1000. Saya pun tanya Datuk, ni kenapa gantung-gantung basikal? Memang jenis nak bagi apa? Hiasan basikal ke? Tak Ustaz. Ni semua hadiah Ustaz. Ini 3 daripada 60 buah basikal. Hai. Saya kata, banyaknya. Dia kata, Ustaz, asalnya 1 je basikal. Saya yang bagi.
Dia ambil budak-budak, siapa yang semayang subuh, masa tu cuti sekolah. Siapa yang semayang subuh dekat masjid ni, budak-budak di antara darjah 1 sampai darjah 6, 40 hari. Berturut-turut. Dan dia kena tanda tangan dengan Tok Imam tu. Tanda tangan. Dia datang semayang, tanda tangan. Dia mesti 40 hari berturut-turut. Maka dia akan dapat sebuah basikal. Tuan-tuan tahu tak, bila dia umum macam tu, apa jadi? Jadi bila orang tu dia dah ada pengumuman, 1 basikal, bila dia umum, jadi budak-budak jadi semangat. Keesokannya hari, datang pula 2 orang kata, Ustaz, saya sponsor 1. Yang ni dah sponsor 1, dia 3. Begitulah seterusnya. Naik daripada 3 kepada 40. 40 naik 60. Lala perlukan 60 orang yang solat berjemaah. Tuan-tuan, penuh budak-budak muda. Darjah 1 sampai darjah 6. Berebut tanda tangan. Sebab bila dah ramai, dia terpaksa buat Quran, buat cabutan bertuah. Tapi nama-nama ni lah. Katakan yang datang tu 120 orang, budak-budak muda, 1 sampai darjah 6. Maka dia terpaksa tarik lah. 60 orang daripada 120 orang tu, 60 orang dia dapat, 60 tak dapat. Dalam keadaan duk buat majlis macam tu, tiba-tiba datanglah 2-3 orang tua pula. Kata, Tok, takkan buat budak-budak ayah orang tua macam mana? Bila dah macam tu keadaan, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Dia sponsor pula 1 motor. Harga motor antara 4 ke 6 ribu ringgit. Masa tu saya tak dapat lah. Lepas tu dia orang datang. Dia orang bagi tahu. Bila seorang dapat, ada pula yang sponsor. 2 pula lagi. Lah dekat beberapa buah motor lah tuan-tuan. Nak bagi tahu, ada jadi isu pula. Orang kata, Ustaz, apa hukum orang datang subuh nak motor? Kalau macam budak tak apalah, dia tak balik lagi. Ini orang tua datang-datang nak motor. Dia kalau dia datang, niat dia nak solat subuh, pada masa yang sama niat nak dapat motor juga, dua-dua dapat. Yang penting kena ada niat kerana Allah Ta'ala. Di samping itu kalau ada rezeki dapat motor. Dia jadikan perkara itu istiqamah. Akhirnya dapatlah daripada 40 orang, dia dapat Quran, dapatlah lebih kurang berapa orang dapat orang tu. Boleh tak? Boleh. Itu dipanggil ganjaran. Ini juga Nabi SAW diberikan ganjaran. Daripada Mekah sampai Masjid Aqsa. Kenapa Masjid Aqsa tak masjid lain? Oh, unik. Ini dia panggil stage yang orang kata apa? Satu perjalanan yang pelik, yang Allah nak tunjuk sesuatu. Sebenarnya kalau setakat nak suruh solat, tuan-tuan, mana lebih baik? Turun betul-betul atas Kaabah, turun dekat Mekah, yang kat Mekah tu bila tuan-tuan pergi boleh tawaf, dapat pahala, boleh sa'i, dapat pahala, boleh umrah, boleh haji, kemudian tempat mustajab doa saja tak kurang 3. Kan? Multazamnya, pintu Kaabahnya, lepas tu ada Hijr Ismailnya, lepas tu ada Hajar Aswadnya, ada pancuran emasnya, ada makam Ibrahimnya. Wah, banyak tuan-tuan tempat mustajab doa. Baik turun kat situ. Kenapa Masjid Aqsa? Pelik tak? Allah panggil, Allah tak payah pergi jauh-jauh. Naik burak buat apa? Daripada Mekah tu Allah kata, naik wahai Muhammad. Boleh naik terus tuan-tuan. Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata nak jadi. Kan? Tapi kenapa Masjid Aqsa? Something yang Allah suruh buat. Suruh kita tengok. Sebab ayat tu akhir Allah kata, linuriyahu min ayatina. Untuk aku tunjuk kebesaran aku dekat sana. Bukan saja ke atas, di bawah tu pun sudah Allah nak tunjuk. Apa dia yang Allah nak tunjuk sebenarnya? Pertama, Allah nak tunjuk betapa hebatnya perpaduan dan persahabatan. Sebab bila sampai sana, semua rasul-rasul, nabi-nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semayang bersama dengan Nabi. Allah, hebat.
Dan semua mereka menceritakan, bertemu dengan Nabi Muhammad, bercerita tentang apa yang berlaku di zaman-zaman mereka. Sehingga Nabi Musa menemani Nabi Muhammad masa Nabi dapat wahyu untuk solat. Daripada 50 turun sampai 5. Sampailah kali Nabi Musa kata, minta lagi lah. Kesian umat kau tu. Aku dah lalui dah, umatku memang berat. Ni banyak ni semayang ni. Nabi kata apa? Aku malu dah nak bertemu Allah SWT. Tak apalah. Aku kekal dengan 2, 4, 4, 3, 4. Oh, hebat. Malu dengan Allah. Itu yang kita boleh semayang 5 waktu ni. Kalau tidak 50 waktu, bos. Tak sempat ceramah. Baru mukaddimah. Jom kita semayang 2 rakaat. Habis semayang, tuan-tuan, puan-puan yang dikasih kalian. 2 rakaat lagi. Semayang je kerja. Tapi Allah tu maha penyayang. Dia bagi pada Nabi Muhammad 5 je. Itu pun tinggal ramai. Pun ada yang tanya, Ustaz, boleh tak jamak? Semua nak jamak, aku tak faham dah diorang ni. Jam nak jamak. Kamu jam boleh berhenti kot. Kita sekarang apa masalah nak berhenti? Saya pun tak faham. Tuan-tuan nak berhenti apa? Saya pun jam. Dari kalau maghrib jam. Keluar je lah dalam kereta kan. Ni hikmah PKP pula. Bila PKP, dalam kereta mesti ada sejadah. Ada sejadah. Sebab dulu kan kita pergi masjid, mesti bawa sejadah. Kadang-kadang dalam satu kereta tu ada 3 sejadah sebab 3 orang anak. Ni semua yang berjemaah. Sekarang sejadah tak pakai dah. Dia ada dalam bonet tu, memang ada. Tuan-tuan, boleh berhenti je mana-mana. Air. Alah, dalam kereta ada air ni, ambil lah wuduk. Air wuduk ni dia tak mesti 1 galen. Ni, 1 ni pun boleh ambil wuduk. Tapi kena pandailah cara dia. Ni masa ustaz mengajar, kau tidur. Lepas tu mulalah, tak tahu. Boleh kesah ke ambil wuduk banyak ni? Bang, apa benda ni bang? Ni sekarang ni, sekarang ni semua cari ustaz dah, ustaz fiqh. Dia panggil apa? Dia panggil istinja. Sekarang baru cari ustaz untuk istinja. Masa ustaz mengajar bab istinja dulu, tuan-tuan, istinja itu boleh dengan batu, boleh dengan kertas, boleh dengan apa? Dengan tisu. Semua marah. Alah ustaz ni tak ikut peredaran zaman betul. Sekarang semua air dah. Apa benda lah ni ustaz ni pun. Sekarang baru kau tahu, air tak ada dah. Pergi hotel 5 bintang. Pergi airport. Macam saya pergi kat Singapura baru ni. Transit kat Singapura. Daripada Dubai, Singapura ke Kuala Lumpur. Kat airport tu. Nak masuk bilik air, semua pakai tisu lah. Kita pun dekat hotel-hotel kita pun, yang tempat-tempat tertentu ni, adalah dia tak pakai air, pakai tisu. Ada pun dia pakai yang tembak, zoom. Bawah tu yang keluar-keluar basah tu. Dia nak basuh tak boleh, dia buka tepi tu, air naik kat muka. Lah dia kata tak basuh dulu lah, kata. Bang, tengok. Baru tanya macam mana nak istinja. Istinja ni dari cara macam mana sapu kot tepi daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Lepas tu berapa line nak pakai, macam mana nak lipat. Masa tu baru cari ustaz. Ustaz tu dah meninggal dunia. Ustaz hak mengajar tu lah. Kan? Ada tau. Ustaz tu pun. Itu sebabnya setiap benda, baru saya fikir, benda ni sentiasa kena belajar. Tayamum. Orang kata, payahlah tayamum. Tak payah mengajar. Benda tu dah ada. Sekarang baru tahu, bila sakit, nak kena tayamum. Nak tayamum tu macam mana? Tu yang akhirnya bila orang buat kajian dekat hospital-hospital, tanya, pakcik semayang tak pakcik? Tak semayang. Tak boleh ambil wudu. Kaki berbalut. Habis berapa lama pakcik dah semayang ni? Tunggulah sihat nanti kan pakcik semayang. Berapa lama balut ni? 3 bulan. Wabillahi taufik. Tak semayang 3 bulan. Out. Kita tak boleh pergi masjid. Jangan kata semayang. Tak boleh pergi masjid. PKP. Gundah gulana kita dibuatnya. No. Tengok. Benda ada. Itu sebabnya Islam itu sampai bila-bila. Dia syariat dia tak boleh pakai. Boleh pakai. Dia tak ada isu. Sebab Nabi SAW dia ajar sesuatu. Kita ni tuan-tuan. Nabi, Allah nak tunjuk sesuatu bahawa hidup kita ni perlu ada hubungan sesama manusia. Baik. Kena rapat. Baru ada orang yang boleh teman, boleh bagi semangat. Itu sebab Nabi dia rasa semangat nak berdakwah. Sebab tengok Nabi Musa lagi teruk daripada tu.
Nabi Isa, orang angkat dia Tuhan terus sebagai contoh. Nabi Musa sampaikan Uzair itu dikatakan anak Tuhan. Uzair ibnullah. Lagi parah. Muhammad, kau tak ada pun orang angkat anak kamu jadi Tuhan. Lagi parah dakwah dia orang. Nabi Muhammad SAW pun lagi tenang. Walaupun dakwah Nabi lagi pancaroba dia tinggi. Tetapi ketenangan itu ada sebab apa? Ada orang-orang baik berkeliling kita. Sebab hidup kita ni kena ada orang-orang baik. Kita kawan tuan-tuan, cari kawan-kawan yang baik. Tuan-tuan ada masalah, cari kawan yang baik. Kasahibil misk, orang yang ada minyak wangi. Tuan-tuan peluk dia, minyak wangi lekat kat badan kita. Nampak? Tu kena ada. Macam tuan-tuan buat masjid ni tuan-tuan. Tambah-tambah AJK masjid. You all nak jaga masjid ni lagi susah sebenarnya daripada mentadbir pejabat. Sebab ni buat lillahi ta'ala. Baru ni Tan Sri Zainal, dia bagi talk untuk semua penjawat awam, pengurusan tertinggi penjawat awam dekat Putrajaya yang dirasmikan oleh PMX, yang berhormat PMX. Dia cerita pengalaman dia sebagai pentadbir dalam agensi swasta. Dia tak sama. Swasta ni dia kena fikir duit masuk. Kita penjawat awam tak ada. Kita habiskan duit. Habis. Duit dana turun, kena habiskan. Macam saya dapat, fakulti saya dapat 600,000 sebagai contoh. Kena habiskan. Ni saya ni kena habiskan dalam masa 6 bulan ni untuk saya saja dan saya punya jabatan saya sebanyak 17,000. Kena habiskan untuk program di fakulti. Tapi kena cari 7 juta. Pening kepala. Sekarang ni kena cari juga sekarang ni. Dia dah jadi macam dua-dua jalan. Tuan-tuan, tak sama. Dia cerita lah. Dia kata kalau nak tahu betapa sukarnya mentadbir, tadbir masjid. Dia kata baik dia duduk dekat apa? Dekat institusi kenderaan otomotif daripada jaga masjid. Tapi dia kena sabar sebab dia ada orang-orang yang hebat di belakang. Masjid ni tuan-tuan, buat salah tak buat salah. Ni kapet baru, kapet ni. Kapet lama baru. Medium. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun medium lah. Okey lah, boleh pakai berapa, rasa-rasa berapa lama lagi pakai kapet? 3 tahun lagi. 5 ke 6 tahun. Okey lah. Kalau masih okey, jangan tukar. Jangan pula kan tukar AJK baru, tukar. Perkara pertama yang saya akan buat adalah tukar lagi kapet. Ini dipanggil AJK kapet. Duit jemaah ni. Kalau kata masih okey, okey. Saya pergi baru ni dekat Sabah. Ada mesyuarat dekat Sabah. Kami pergi dekat Kundasang. Turun bawah, daripada atas turun bawah tu, kami singgah satu masjid. Cantik tuan. Masjid. Dia bukan cantik masjid tu cantik sebab masjid tu baru ataupun barang mahal. Tak. Kapet lama. Kapet lama. Warna pun dah nampak lusuh tapi masih boleh pakai. Tak ada lah buruk tak. Dia masih elok. Bersih. Nombor 2, masjid tu cantik sebab teratur. Teratur. Macam ni, Quran berterabur-terabur ni kan? Tak ada. Ini tak. Di sini sebab dia terabur ni sebab ramai yang membaca. Sana tu teratur elok. Saya tanya. Kita orang pelik. Kita orang yang pergi ni, profesor semua, kami kata, pelik masjid ni. Sampai saya rasa nak duduk lagi dalam tu. Nak iktikaf lagi. Tapi kami tidak bergerak. Nak balik ke Sabah. Ke Kota Kinabalu. Hati senang bang. Senang. Duduk. Pusing. Saya pun selayang ke ujung-ujung tu. Dekat ujung tu nak cari macam apa? Debu ke kotor-kotor. Tak jumpa. Saya kata hebat masjid. Kebetulan dia punya AJK ada. Saya pun tanya. Dia pun kenal saya. Kata Ustaz. Ada apa naik Kuala Kinabalu ke? Tak. Saya datang ada mesyuarat. Saya singgah. Kejap. Saya nak tanya satu benda. Kenapa bersih sangat ni?
Apa sebab bersih sangat ni? Cantik. Semua kawan-kawan semua terkejut. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kami guna duit yang ada, pertama kami bayar orang-orang mu'alaf bekerja dekat masjid. Dalam masjid yang jaga kapet saya seorang. Yang jaga rak seorang. Lepas tu yang jaga tandas seorang. Memang ada seorang duduk kat tandas. Duduk lepak kat tandas seorang. Siap bergambar lagi dengan saya. Memang kerja dia tandas je. Kita nak duduk di situ jadi penjaga tandas, malu. Orang kata apa ni? Oh, saya jaga tandas. Jangan malu. Itu kerja kot. Duduk. Tapi tuan-tuan bersih. Depan kedai dia, kita nak keluar tu pagar, dia ada kafeteria. Kafeteria tertutup. Kami pergi minum pula situ. Oh. Sedap pula dia punya mi kolok. Ada mi kolok tuan-tuan. Dia bukan jual dalam masjid, dia luar kat luar. Dalam dalam kawasan apa? Masjid tapi belah tanah depan sikit. Untuk orang jemaah ni tak payahlah pergi lepak jauh-jauh. Sini pun boleh. Oh, kami pergi minum. Satu geng semua minum. Ada seorang, biasalah geng-geng profesor ni, ada yang tak makan manis. Ada yang makan roti bakar. Ada yang jaga body. Macam-macam lah. Lah semua makanan dia ambil. Oh, makan. Saya nak pergi bayar. Tengok. Tokek kedai kata, Ustaz, halal Ustaz. Kami tak nak duit. Ustaz datang ni satu rahmah. Kami nak bergambar je. Settle. Gambar lah. Bagi gambar lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Tengok. Dia masjid ni, dia tak perlu cantik. Tak perlu baru. Tak perlu besar teramat. Tetapi yang penting, imarah dan meminimaliskan penggunaan. Maksudnya jangan kita membazir yang bukan-bukan. Bukan apa. Dia bila banyak sangat nak tukar tu yang gaduh tu. Kan? Ni tak lama lagi kita akan ada aircon. Ni aircon dah pakai belum ni? Belum. Baru sampai hari ni. Ini rahmat ni. Ada banyak lagi akan masuk. Ada kan? Ni aircon masuk ni pun bising-bising ni. Mesti ada yang kata, apalah AJK ni? Apa benda ni tinggi macam ni nak buat aircon? Kita pakai kipas besar sudahlah. Oh, komen tetap ada. Ni kalau buka ni aircon bukan sejuk pun. Ni membazir namanya. Sedap kau cakap. Bang, orang nak komen, dia akan komen. Buat je dulu. Nanti sejuk, dia pun tak datang. Panas pun dia tak datang. Sejuk pun dia tak datang. Percayalah cakap saya orang macam ni. Memang dia cakap je. Saya pun pentadbir tu kan. Tu sebab kita kata jangan. Buatlah dulu tu kan. Biar orang selesa. Bila khutbah Jumaat, semua ramai datang masuk. Sebab apa? Sedap. Sejuk. Bila sejuk, orang keluar, dia masuk duit. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni, jangan keluar saja. Faham-fahamlah sendiri. 1 jam kau duduk pakai aircon punya tu, takkanlah tak bubuh. Bubuh saja sikit. Mesti bubuh bang. Lagi kau selesa duduk, lagi sedap dia bubuh. Dia kata Alhamdulillah duduk selesa apa masuk. Dia pun tak berkira. Percayalah. Kawan-kawan saya yang jadi pengurusi masjid pun kan. Datuk Farid Ravi. Dia ahli madis wilayah persekutuan. Ahli madis Pahang, ahli madis negeri Selangor. Dia pegang masjid kebangsaan peringkat dia. Masjid dia aircon penuh. Dia buat lagi imam punya masjid rumah dengan Tok Bilal. Siap ada lagi boleh tumpang duduk macam mana bayar. Lepas tu imam, baca imam. Dia gaji betul-betul imam ni. Imam tak lari. Sebab apa? Gaji okey. Ni bagi 600. Nak suruh imam macam Imam Sudais. Tak boleh lah, permintaan banyak. Kan? Itu sebabnya tak salah kita gajikan orang mengikut ke hak yang patut dibagi gaji. Tak salah. Itu sebab JAKIM cuba bagi yang terbaik. Jabatan Agama bagi yang terbaik. Lepas tu Karyah pula tambah. Tak salah, tambah lah. Apa salah? Nak simpan apa? Duit kita bayar kepada masjid tu untuk apa? Untuk infak. Fisabilillah. Ada untuk wakaf. Bagilah, tak payah fikir. Saya pun masuk masjid-masjid. Mana saya fikir lah. Masjid ni buat apa kan? Ada tak? Tak ada. Bagi saya fikir. Tak fikir lah. Kan? Mana ada fikir? Itu sebabnya. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Masjid memainkan peranan. Itu sebabnya perpaduan itu sangat penting. Bermula dengan masjid. Nah, sekarang ni kita dah mula. Ajak orang muda pun dah mula ramai.
Ni budak-budak muda dah mula datang. So kita buat yang terbaik. Itu yang pertama yang kita boleh tengok di Palestin. Yang terakhir, tuan-tuan, yang Allah kata linuriyahu min ayatina. Allah bukan nak suruh kau pergi ke Masjid Aqsa tu kau berdoa, tempat mustajab doa, tak. Mustajab doa Mekah Madinah. Raudhah mustajab doa, ada hadis. Mekah tu semua ada hadis tempat-tempat yang kita sebut tadi. Tapi di Masjid Aqsa tak ada. Tu ada setengah orang Arab kata, dia kata nak pergi buat apa? Nabi suruh pergi umum, Nabi tak suruh pergi berdoa ke apa, buang masa dia pergi. Ada orang Arab, kawan-kawan saya yang duduk dekat Arab. Tak mau, tak pergi dah. Dia sanggup pergi Bali lagi. Bali pergi. Indonesia pergi. Pergi Phuket dia orang pergi. Dia orang pergi. Tapi ajak Palestin, dia kata, wallah ma fi faedah. Tak ada faedah pergi juga. Ada yang cakap gitu. Kita pergi. Saya alhamdulillah 8 kali saya cakap 8 kali saya pergi alhamdulillah. Sampai Yahudi sekat saya sekedar kali pergi 4 jam lah duduk dekat Israel punya tu. Border, benci betul saya. Yahudi ni tuan, kita nak masuk Palestin, dia pula over. Dia tengok pasport saya, dia tengok saya punya Facebook. Dia sampai tanya, kenapa kau punya Facebook ni ramai sangat sampai 1 juta ni? Kau ni siapa? Dia tahu dah tanya lagi. Ini yang Allah kata. Allah suruh sembelih lembu, dia tanya lagi lembu warna apa? Banyak soalan. Ni dia. Dia tanya. Tapi yang pelik dia tahu saya pernah luluskan orang Palestin, PhD. Saya baca tesis pelajar PhD dekat USIM. Lulus. Dia tahu. Kau luluskan budak Palestin. Kenapa? Dia tanya saya. Saya kata bukan aku yang luluskan. Dalam Viva, we have another professor. We have community. Dalam memberi exam pelajar ni, dia lulus sebab dia layak lulus. Not me. Seorang-seorang aku tak. Ush, tuan-tuan, pening aku Yahudi. Lah. Saya cakap tu, okay, please sit. Dia suruh duduk 4 jam saya duduk. Habis cerita Tamil. Tak boleh tengok ceramah Ni tips, kalau pergi sampai sana, yang cerita kat saya ni bekas tentera Malaysia. Dia pun kena tahan dengan saya. Dia awal sikit keluar. Dia 3 jam 21 minit. 3 jam 21 minit. Dia bekas Brigade General. Brigade General. Brigade General. Brigade General berapa bintang? 1 ke 2 bintang? Saya tak ingat lah. Dia Brigade General. Dia pun kena tahan. Sebab apa? Dia pernah ditugaskan pergi ke Pakistan. Kena tahan. Kena tanya banyak. Dia kali pertama pergi. Dia kata, Ustaz, dia tahu semua, Ustaz. Lepas tu saya duduk dengan dia kat situ, dia yang kata, Ustaz, internet laju. Internet, marvelous. Laju. Sampaikan Raja Dikam cakap laju. Internet. Apa ni, dia punya, rokok tu. Dari atas tu, dia pergi kat musuh, tembus dahi. Tembus dahi, patah balik ke mulut dia. Tu hebat Raja Dikam tu. Dia suruh tengok cerita-cerita macam tu. Dia kata. Kalau Ustaz buka ceramah, dia orang dapat tahu. Kalau Ustaz hantar email, dia orang dapat tahu Ustaz hantar ke siapa. Sekarang ni dia tengah pantau Ustaz berkomunikasi dengan siapa. Dahsyat. Saya baru tahu. Ini yang kelima saya pergi. Sebelum ni memang saya duduk tengok ceramah-ceramah. Biasalah kita kan buka dengan Ustaz Azhar lah. Kan. Dia tahu lah kita connection dengan siapa. Kita dengar ceramah politik biasa. Kita orang muda. Nak tahu apa yang berlaku kan? Kena. Emang lagi lama dia buatnya. Itu kena tengok. Dia tengok, budak ni tengok cerita Tamil. Lagi lepas Ustaz Abdullah Khairi kena hantar balik. Paklah. Ustaz Abdullah Khairi. Nasib baik pergi dengan saya. Saya masuk, dia kena hantar balik. Termenung orang tua tu. Dekat Malaysia kau jerakah, orang takut. Dekat sana, kau tak keluar suara, terus batal balik. Dia tak jerakah, dia hantar dia balik. Yahudi, dia tahu orang tua ni suka jerakah, marah Yahudi. Ni saya cakap ni memang confirm. Saya rasa tak boleh masuk dah ni. Sebab banyak saya keluarkan cerita-cerita tentang Yahudi kan. Saya rasa tak dia lah. Tak penting bagi saya pun. Fikir apa? Kita cakap kan. Boykot. Kena. Baru ni saya letak yang Palestin ni. Keluar amaran. Amaran keluar tu. Yang peliknya saya tak follow siapa-siapa. I love Israel.
I love Jerusalem. Bila saya sampai saya telefon PA saya, kau like ke kepada page-page Yahudi ni? Tak ada. Mana ada Ustaz? Sebab daripada 1.1 juta tu 2 orang dia yang like tu. Yang PA saya follow. Yang lain tak ada, kosong. Keluar Yahudi punya. Tengok, dia dapat tahu yang kita tu. Dia nak bagi tahu yang kita lepas tu datang arahan-arahan, amaran. Tuan-tuan, Allah nak tunjuk betapa Yahudi ni dia akan buat sesuatu sampai orang Islam jadi lemah. Dan sekarang ni apa tuan-tuan tengok? Gaza. Takkannya kita nak Syria cakap ini, Turki cakap, Mesir cakap, Jordan cakap, Rusia cakap, dia tak kisah. Bahkan masa kita boykot baru ni kan, tuan-tuan tahu apa jadi? Dia siap bagi tahu lagi. Dia kata, tuan-tuan, dia kata, sesiapa yang boykot produk kita, suatu hari nanti, kita semua ni, orang yang boykot ni akan datang kepada produk kita bagaikan anjing yang sedang lapar. Lagi semangat tak nak makan. Lagi semangat tak nak minum. Itu sebabnya tuan-tuan, tak apa. Kita tak mampu nak pergi jihad sana. Tak mampu nak pergi bawa senjata pergi sebab kita tak boleh pergi. Kerajaan tak izinkan dan kerajaan antarabangsa pun tak izinkan. Apa yang mampu kita buat? Kita buat yang termampu. Pertama, kita cuba boycott dari segi ekonomi mereka. Yang termampu lah. Kalau tak payah juga. Facebook ni pun Yahudi punya. Instagram Yahudi punya. Susah. Saya cakap apa? Tak boleh buat apa. Dia pegang dah ekonomi dunia ni, dia pegang. Tuan-tuan, saya tengok dia senarai nak kena boykot, Ustaz, tak makan kita. Kita kata, ini boykot. Memang dia pegang semua dah. Dia punya hubungan tu cukup kuat. Sebab dia orang bersatu dalam ekonomi, bersatu dalam politik, bersatu dalam menzahirkan kekuatan Yahudi mereka di seluruh dunia. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita sekarang tak mampu nak buat yang perang-perang tu, kita buat apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu? Pertama, kuatkan suatu rahim. Jangan berpecah belah. Pegang apa yang Duli Maha Mulia Seri Paduka Sultan Abdullah sebelum ini, yang kata jangan berpecah belah. Bersatu padu. Yang kedua, imarahkanlah masjid. Masjid ni, dia syiar. Kalau masjid ada, tuan-tuan tak hidupkan, apa bezanya dengan tempat yang Yahudi sekat? Ya. Sekarang ni, alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh azan kuat. Boleh keluar lagi daripada masjid. Kalau jadi macam sebuah negara lain, ada setengah negara tu dalam masjid ni kau boleh azan. Tuan-tuan kaji lah, buka Google tu. Saya tak mau sebut. Tak boleh azan luar daripada masjid. Azan luar masjid kena tegur. Tengok. Hidupkanlah masjid. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, tambahlah ilmu dan pembacaan. Kita orang Islam ni, kalau tak ada ilmu, susah. Ilmu ni luas. Jangan duk fikir ilmu agama je. Ilmu agama tu semua orang kena ada. Haji orang latar belakang ekonomi kan. Minat pada agama. Belajar. Kita engineer pun kena belajar ada agama. Ustaz-ustaz lagi dah kena mendalami, lagi kena banyak membaca tentang agama. Dan kita kena belajar pula bidang-bidang yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau kita ada ilmu, Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat. Sebab Yahudi dia tekankan kepada ilmu. Cuba orientalis di luar negara, di US, UK, pakar-pakar dia Yahudi ramai. Yahudi. Saya nak cakap pun banyaklah tuan-tuan. Kalau benda-benda ni memang payah. Ni nak nilai Profesor Madya kan. Nak naik Profesor Madya ni, yang nilai ni mesti ada seorang atau 2 orang profesor antarabangsa. Kalau kita kat universiti macam saya dekat UKM, kena 2 orang daripada luar negara. Antarabangsa. Luar negara ni pula, dia tak boleh main ambil semua, tak boleh. Dia ada universiti tertentu, 200 universiti terbaik dunia. Kalau bidang saya, bidang fatwa, fiqh makanan, fiqh fatwa semasa ni, dah dapat lah, saya dapat lah. Dia orang tu hantar. 4 orang daripada dia, orientalis.
Bukan Islam. Tapi kepakaran dia fiqh. Kepakaran dia usul fiqh. Uish, hebat. Rambut merah. Perempuan. Ada yang Islam. Bila baca dia punya artikel, sangat terbuka. Dia kebebasan. Dia nak kebebasan. Oh, rambut. Dia seksi. Tak boleh beza. Dia ni. Dia betul usul fiqh. Tu masalah. Nak tak nak. Mereka yang layak. Kalau tidak, tak boleh. Tu jadi serba salah juga kita. Tu yang jadi lambat. Tuan-tuan perempuan. Oleh sebab itu, kita kena doa banyak-banyak. Orang Islam kena lebih maju ke hadapan dalam semua aspek. Dan saya doakanlah tuan-tuan perempuan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan semangat kepada kita. Kita akan rasa sedih. Kita kena taat kepada Allah tanpa banyak pertikaian. Yang ketiga, kita kena ada reward untuk diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, tuan-tuan perempuan, lihatlah apa yang berlaku di Palestin itu pengajaran untuk kita hari ini. Tuan-tuan jangan terlepas pandang. Anak-anak muda jangan terlepas pandang. Bila kita ke belakang, habis musuh Islam ke depan. Wallahu a'lam, semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.